Hai, Assalamualaikum. Saya Hartini dari Subang Jaya. Saya merupakan pemilik pada Tini Spa dan juga founder pada Razoa. Saya juga diberi anugerah terindah sebagai seorang ibu kepada 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 orang perempuan. Alhamdulillah. Ini pengalaman yang tak boleh saya lupakan ialah masa saya bersalin anak ketiga. Masa anak ketiga tu, Alhamdulillah semua kelahiran sangat-sangat mudah. Saya sangat mudah bersalin. Cuma masa anak ketiga tu dia ada sedikit pendarahan. Jadi saya terpaksa dibawa ke OT. Dah bersalin macam normal, macam biasa, baby dah selamat keluar. Tapi lepas tu yang saya kena bawa ke OT, sebab nak membersih, sebab stop the bleeding, nak memberhentikan pendarahan tu. Lepas stop the bleeding tu, lepas habis je saya bangun dengan mama-mamainya, saya cari anak. Masa-masa tu tengah cari anak, mana anak saya, mana anak saya. Jadi anak-anak saya yang lain ada masa tu kan, kecil lagi kan, dengan husband saya cakap, ada, jangan risau, jangan risau. Jadi itu antara pengalaman yang rasa saya agak menakutkan, menggerunkan juga sebab darah tak boleh berhenti. Masa saya pergi toilet pun darah keluar dengan banyak. So sekali doktor terpaksa buat emergency masuk OT lah. Itulah pengalaman yang tak boleh saya lupakan. Masa pengalaman anak pertama dulu kan, sebenarnya saya bersalin agak lewat tau. Overdue lah orang katakan, jadi kena induce. Jadi lewat seminggu induce dan pergi ke Hospital Putrajaya lah masa tu. And apabila dah induce, barulah ada contraction berlaku. So bila contraction, Alhamdulillah, mula-mula dia songsang sebenarnya. Tapi apabila dengan kuasa Tuhan, Alhamdulillah dia engage. Anak saya yang pertama tu engage. Dan yang paling mencuit hati adalah keadaan masa nak bersalin tu. Suami saya dibenarkan masuk, which is good. Tapi apabila kita meneran tu kan, kepala baby dah nampak. Tapi kan kita penat, kita berhenti sekejap. Dia yang suami saya yang okay, come on, dia tarik kepala saya, come on, you can do it, push, dia push macam begitu. So macam agak agak macam terkejut jugalah saya tengok dia. Tapi dengan adanya semangat macam tu, jadi saya push lagi. Alhamdulillah mudahlah keluar anak yang pertama. Masa tu anak pertama saya taklah besar sangat, 2.95 macam tu kg, tak besar sangat. So Alhamdulillah baby perempuan dilahirkan, Dina Aisyah. Itulah pengalaman saya pertama yang agak mencuit hati. Yang pengalaman kedua pula, saya sambung pengalaman kedua, anak kedua, masa tu saya bersalin di hospital swasta adalah di Shah Alam. Ada kiranya orang panggil, apa orang panggil tu, bidan dia tengah on call masa pagi tau, pukul 5 ke pukul 4 pagi saya dah sampai ke hospital. Lepas tu tak ada orang, memang bidan tu seorang je yang jaga baby kat bawah dan juga nak menyambut orang ibu bersalin lah. Masa tu doktor tak sempat sampai. Nasib baiklah bidan tu sangat gentle, sangat berpengalaman. Again, yang jadi masa juga husband saya juga, dia minta tolong ambilkan peralatan. Husband lah jadi assistant pada bidan yang sambut second baby saya tu. Ambil peralatan, lepas tu dia yang potongkan uri, tu semua. Itu pengalaman yang kedua. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Setiap anak tu dia ada je pengalaman tersendiri tau. Itu yang saya rasa pengalaman ibu yang terindah lah. Masa pantang memang saya pakai bengkung. Daripada anak pertama sampai anak keempat memang sangat tekun pakai bengkung sebab ajaran daripada mak mertua saya, daripada ibu saya sendiri. Jadi bengkung yang saya pakai masa tu ialah bengkung Jawa yang panjangnya 12 meter. Jadi saya ikat dekat mana tahu? Pakai sendiri. Bukan pakai sendiri, ada bantuan lah. Masa anak bersalin anak pertama dengan kedua, ibu mertua saya dan mak saya yang jaga. Masa tu diorang yang pasangkan bengkung lah.
Tapi masa anak ketiga dan empat, masa tu saya dah ada maid. So maid saya yang pasangkan bengkung tu. Bengkung tu memang sedap sebab dia full daripada coverage lah kiranya. Sebab saya normal, tak ada tekanan dekat bahagian perut tu lah. So dia lagi sedap kalau dia pakai bengkung. Cuma agak lama lah nak pakai tu. Dan bila nak pergi ke tandas, bongkarlah semua bengkung and pasang semula. Itulah tugas saya setiap hari masa berpantang. Okey, nasihat yang paling penting lah untuk ibu-ibu, especially yang mothers dekat sana. Of course, preparation lah. Prepare untuk tempoh berpantang, tempoh pemulihan tu. Sebab kita mengandung 9 bulan 10 hari. Jadi banyak recuperation yang berlaku. Banyak pembaik pulih badan berlaku semasa berpantang. Jadi, buat preparation yang betul, pastikan kita kesihatan fizikal kita, kesihatan mental kita terjaga. Sebab being a mother, dia bukan, kita perlu membangunkan family yang berkualiti, keluarga yang berkualiti. Jadi untuk membangunkan keluarga yang berkualiti, ibu mesti ada kesihatan fizikal dan mental yang kuat. Okey, so sekiranya berlaku perkara dalam berpantang macam-macam berlaku. Tak cukup tidur, anak menangis sepanjang malam, itu boleh expect lah sepanjang berpantang. Jadi sekiranya it's too overwhelming for you, terlalu membebankan, seek help, dapatkan bantuan daripada orang-orang sekeliling kita yang menyayangi kita, dapatkan bantuan daripada husband, dapatkan bantuan daripada ibu, rakan, jiran sebelah. Kita bukannya superwoman yang boleh buat semua benda. So, ada certain benda kita perlu dapatkan bantuan orang lain. Pendapat saya, okey, ada satu hari tu saya tengok gambar adik Bella tu sebelum dia kena torture tu dan juga selepas dia kena torture. Masa sebelum dia kena torture, muka dia sangat ceria dan sangat ceria lah sebab kanak-kanak kan. Tapi lepas saya tengok gambar dia kena torture tu, sangat menyentuh hati saya, menitikkan air mata sebab hilangnya rasa humanity di dalam manusia, membuatkan anak-anak yang tak faham tu menanggung derita. Itu pendapat saya sebagai seorang ibu, dan saya tak mungkin akan benarkan. Semoga kita dapat seek kebenaran. Saya ingin mengucapkan kepada ibu saya dan semua ibu di seluruh dunia, selamat Hari Ibu. Spread love and kindness. Ingat Razawa, zap 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 terus kurus. Bye.